Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan para penonton yang dirahmati Allah, hari ini hari yang ke-8 Ramadan, pagi yang ke-8 Ramadan 1442 Hijrah. Kita berjumpa sekali lagi dalam bicara Ramadan siri yang ke-6 hari ini. Siri yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 kot, yang ke-6. Tak ingat. Siri yang ke-berapa, yang ke-6 lah. Jadi hari ini seperti yang kita janjikan, kita akan bersama dengan pakar kesihatan, pakar pendidikan kesihatan. Dia kalau pakar kesihatan dia doktor, ni pakar pendidikan kesihatan, jasmani dan kesihatan. Dan sebelum tu silakan share, silakan kongsikan ke web, ke laman masing-masing untuk kita sebar-sebarkan ilmu yang pagi ini sangat bermanfaat untuk kita. Sebagaimana yang kita janjikan, tajuk kita hari ini ialah puasa dan kesihatan. Bersama kita pagi ini ialah sahabat saya, Encik Wan Azmanan bin Yusof, pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani, dan beliau sudah pun bersama dengan kita sekarang ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar hari ni? Wan, kita panggil Wan lah, Cik Wan. Apa khabar Cik Wan hari ni? Baik, alhamdulillah. Syukran. Okey, selamat datang, selamat bersama dengan apa nama ni, dengan bicara Ramadan. Sebenarnya bicara Ramadan ni kita akan bersiaran setiap hari, hari-hari bekerja lah, daripada pukul 10 pagi sampai habis idea. Kalau idea tak habis pukul 12 kita tak berhenti. Setakat ni paling tinggi, paling panjang masa dia ialah dalam 1 jam 15 atau 20 minit itulah. Hari ni pun mungkin sekitar tu lah. Dalam 1 jam, yang limit kita 1 jam lah. Jadi kita bersama dengan Cik Wan Azmanan. Kita nak cerita pagi ni tentang kesihatan, tentang sebab kita ni perlu kepada badan yang sihat untuk kita teruskan amal ibadat dalam puasa ni. Kita bukan nak tumpu kepada puasa saja. Puasa tu puasalah. Allahu Akbar. Ya, setuhaya. Setuhaya deh. Okey. Wayar berserabut ni sini, wayar berserabut ni. Setuh sikit mampu. Parut tu. Jadi okey, kita terus lagi kepada apa nama poin-poin kita pagi ni lah. Bila kita sebut kesihatan ni ialah nak tanda kata kita ni sihat ke tak sihat ni, mungkin kita ni cergas ke tak cergas tak. Ya, jadi kalau gambar hilal pula, kalaulah kalaulah kita sihat, maknanya kita cergas. Nak bangun pagi tu rasa rengeh tubuh kita, bangun pagi tu berasa happy, berasa gitulah. Tapi kalaulah kita bangun pagi tu murung, pagi tu berasa berat badan, berat tubuh kita, berasa nak bergerak pun tak selesa, mungkin itu salah satu faktor yang kita tidak sihat. Jadi kalau boleh dalam istilah ilmu kesihatan ke ilmu apa ni, pendidikan jasmani ni ke, kalau boleh Cik Wan terangkan kepada kita tentang kecergasan tu. Kecergasan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Sattar, sahabat. Alhamdulillah. Ya, walaupun sahabat dan juga melangkah tek guru lah. Allah. Sebab saya banyak belajar dengan Ustaz ni, banyak ilmu yang saya perolehi pada Ustaz. Jadi sebelum saya mulakan pagi ni, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik, menyentuh tentang kesihatan. Kesihatan ni dia terlalu universal, banyak sangat. So saya fokuskan kepada kecergasan lah. Sebab kecergasan ni juga dia merangkumi, dia juga meliputi kesihatan.
Baik, kecergasan fizikal. Kita nampak saja kecergasan fizikal. Fizikal ialah tubuh kita. Tak. Kita puasa lah ni melibatkan fizikal tubuh. Kita tak nampak dalaman. Yang orang nampak sekarang ialah kecergasan fizikal dulu. Kita jumpa seseorang pun, sihat ke? Sihat. Sebab tengok fizikal sihat. Bila tengok terlantar tu, kita rasa dia sakit. Sedangkan kecergasan ni ada dua. Satu fizikal dan satu mental. Baik. Kecergasan fizikal ialah keupayaan melaksanakan tugas. Maknanya tugas-tugas harian kita ni kita upaya tak kita buat. Kalau kita upaya buat dengan cekap, dengan cergas, tanpa rasa penat, maka cergaslah kita. Maka sihatlah. Maka dan dengan kata lain kecergasan ni juga bila kita buat kerja hari ni, contoh pagi ni kita kalau di rumah lah, di rumah dia basuh baju, siram pokok dan sebagainya. Dia beriadah dengan anak dan petang dia masih ada tenaga simpanan untuk waktu kecemasan. Maknanya ada cabaran-cabaran petang, contohnya ada kecemasan berlaku, dia masih lagi berupaya untuk melakukan. Maka kita panggil dia cergas. Itu yang dikatakan cergas sebenarnya. Dan kecergasan fizikal ni ada dua. Okey, ni Wak Jewan. Cergas dengan aktif tu ada beza tak? Cergas dengan aktif. Dia ada sedikit perbezaan. Cergas dia dengan kata lain, dia ada dua aspek cergas ni. Kecergasan kesihatan dan juga kecergasan mental. Aktif ni kadang-kadang ada aktif ni mungkin boleh aktif mental ataupun aktif fizikal saja. Tapi dia ada kaitan lah antara aktif dengan kecergasan fizikal. Sebab kalau tak cergas dia tak boleh aktif secara fizikal. Walaupun mental dia bagus, dia terlantar tapi dia aktif, otak dia bergerak. Tapi fizikal dia masih tak bergerak. So itu yang dia katakan beza antara aktif dan kecergasan ni ada dua, fizikal dan juga mental. Yang kita nampak ialah fizikal lah. Mental jarang orang nampak. Tak. Baik. Kita pergi kepada dua bahagian dua aspek kecergasan. Kesihatan dia panggil satu kecergasan kesihatan. Yang kedua kecergasan prestasi sukan lah. So kita tolak tepi yang prestasi sukan. Kita nak yang kecergasan berkaitan dengan kesihatan. Maknanya dalam kesihatan ni dia ada pula kita fokuskan pada aspek-aspek fisiologi, psikologi, tu yang boleh melindung diri pada jangkitan-jangkitan penyakit. Contohnya penyakit hipokinetik. Sekarang banyak hipokinetik. Kita takut dengan virus COVID. Tapi kita tak fikir tentang hipokinetik sebenarnya. Hipokinetik lah salah satu penyakit yang sedang melanda negara kita yang orang tak tahu. Ramai tak tahu hipokinetik. Hipokinetik adalah penyakit kurang bergerak. Daripada budak sampai kaum dewasa. Ustaz pun mungkin hipokinetik. Contohnya, ustaz pergi masjid tak? Ustaz pergi masjid, orang sediakan parking ustaz depan sebab ustaz penceramah. Confirm. Tak, depan tangga. Terus kata naik masjid. Ya. Maknanya tidak ada pergerakan di situ berlaku. Jadi kalau boleh ustaz parking jauh. Dan ustaz berjalan dalam 100 meter ke. Maknanya ada pergerakan berlaku. Supaya juga anak kita hantar anak ke sekolah. Kalau boleh nak hantar anak ke pintu pagar depan kelas. Kita takut nak jauh nak berjalan dengan anak. Ini yang menyebabkan penyakit hipokinetik. So ini bila ada hipokinetik berlakunya kegemukan, obesiti, jantung dan sebagainya. Dan sekarang negara kita banyak dilanda kematian mengejut yang menyebabkan ini kok salah satu faktor. Iyalah, kurang bergerak ni tau. Gadget menyebabkan gadget. Gadget. Okey. Sebab kita tengok TV, semua kat tangan kita, remote. Kalau zaman dulu kita kena bangun tukar channel. Sekarang tak ada tukar channel. Switch kipas pun kat tangan kita. Semua ini yang panggil hypokinetic disease lah. Penyakit yang sangat kita takut lah sekarang ni Ustaz. Penonton semua. Baik, bila kita ada hypokinetik, maka cepatlah sakit jantung dan sebagainya. So itu ialah di antara punca kenapalah sekarang ni negara kita ramai yang muda-muda dah sakit, dah mengalami. Sebab kalau mengikut pepatah daripada Jepun,
Jika anda menjaga perut 10 tahun yang dahulu, perut akan menjaga anda 10 tahun kemudian. Sekali lagi. Jika kita menjaga perut. anda menjaga perut 10 tahun lepas, perut akan menjaga anda 10 tahun kemudian. Okey, cantik. Dari segi pemakanan, maknanya dari segi pemakanan lah. Maknanya kencing manis yang berlaku pada hari ni tu bukannya minum teh pagi tadi. Dia adalah amalan 10 tahun lepas. Ya. Jadi dia kesannya 10 tahun kemudian. Dia panggil apa dia sebab dia kecederaan dia panggil dua, acute injury, abuse injury. Dia kesan jangka masa panjang. Dia kita tak nampak. Baik. Dari segi kecergasan kecergasan kita nak, sebab kita nak masuk kepada kesihatan lah, kita tengok. Saya lebih suka fokuskan kepada hypokinetik lah sebab ramai ibu bapa yang tak sedar bahawa ini merupakan satu ancaman yang sangat besar lah kepada dunia kita pada hari ini. Kita sebagai cikgu pun, kita sebagai ibu bapa lah, dia tak sama dengan masyarakat Jepun lah. Kalau kita tengok masyarakat Jepun, dia menghantar anak dia ke sekolah ni pagi-pagi ni, kalau dia orang awal ke sekolah hantar anak, dia parking jauh daripada sekolah. Sebab dia memberi ruang kepada orang yang lambat untuk lebih dekat. Lambat lebih dekat. Jadi orang yang awal tu dia boleh berjalan dengan anak dia. Tapi masyarakat kita hari ini, pergi awal hantar anak sekolah, depan sekali duduk. Orang makin lambat makin jauh. Yang makin lambat ni makin jauh duduk. So inilah satu kaedah yang kita kena beri kesedaran lah kepada masyarakat kita. Itu kepentingan diri sendiri. Ya. Mementingkan diri sendiri tu. Ya, sikap. Bukan masalah dia tak faham tentang hypokinetik. Sebab tidak, TV pun jarang memperdengarkan tentang hypokinetik. Yang kita sebut, yang kita gembar-gemburkan, takut COVID, takut jantung, punca jantung, hypokinetik sebenarnya. Ya. Ada dalam bahasa Melayu ke istilah tu? Istilah hypokinetik ni. Ada ke? Hypokinetik, kurang gerak. Penyakit kurang gerak. Ya. Kurang pergerakan. So mana kurang pergerakan ni, tidak berjalan, tidak beraktiviti, duduk relax, naik kereta turun kereta, naik kereta turun kereta. So pergerakan tak berlaku lah. Jadi tidak tercapailah hasrat kerajaan untuk suruh rakyat Malaysia ni berjalan 10,000 langkah sehari. Nah, macam ustaz tak sampai 10,000 sehari contoh. Ada sampai 10,000? Tak sampai. Dan kita berjalan pun, bila kita berjalan pergi pasar ke pergi mana, kita berjalan seolah-olah kita berjalan melenggang. Jadi bila berjalan melenggang, dia tak ada kesan kepada kesihatan diri. Berjalan ialah dengan kadar seperti kita nak berlari, berjalan cepat. Supaya organ kita bergerak. Kalau kita jalan melenggang, lego macam nak pergi kenduri kahwin, 10 round pun, 10 pusingan padang pun kita tak ada kesan untuk diri kita. Maksudnya dianggap masih tidak bergerak lah. Masih tidak bergerak. Ya. Parut. Okey. Apa lagi Ustaz yang boleh kita bincangkan? Baik, kalau nak terus. Tak apa Ustaz, tak apa. Tak apa, terus dulu. Baik. Baik. Berkenaan dengan penyakit kecergasan, kita tak nampak kecergasan. Yang pertama ialah kecergasan ia terbagi kepada dua. Itu satu kecergasan berasaskan kesihatan dan satu lagi kecergasan berasaskan fizikal lah. Kita ambil kepada kecergasan yang kesihatan kita, yang pertama ialah kardiovaskular. Kecergasan jantung lah maksudnya. Kardiovaskular ni ialah jantung. Apa yang dikatakan dengan daya tahan kardiovaskular? Di mana kardiovaskular ini adalah satu komponen yang paling penting dalam profil tubuh manusia. Yang melibatkan daya tahan aerobik dan anaerobik. Maknanya ia bergantung kepada kombinasi efisien saluran darah, jantung dan juga paru-paru. Jadi peningkatan kecergasan kardiovaskular ini boleh menurunkan kadar nadi rehat. Kita kadang-kadang kita tak ambil berat tentang kadar nadi.
Kita tengok bila kita masuk hospital, kita pergi melawat orang kat hospital. Yang mesin yang tutak yang krek, kita tahu, kita tengok. Tapi kita tak faham apakah itu sebenarnya. Dan bila ada seorang yang sedang koma contoh, kita tengok mesin yang letak di ibu jari yang ada warna merah menyala. Itu ialah bagaimana kita melakukan kadar nadi. Kadar nadi sangat penting untuk menentukan seseorang itu sihat atau tidak sihat. Kita boleh kesan anak kita ke sesiapa ke, bila kadar nadi itu meningkat, maka ada problem pada diri dia. Sebab bila demam, perubahan fisiologi jantung dia akan berubah. So kadar nadi ini sangat penting. Kita kena tahulah kadar nadi kita berapa, rehat kita berapa, kerja kita berapa. Sebab dengan kadar nadi itu kita tahu pergerakan jantung kita. Jantung ni penting. Tuk-tak degupan jantung dia ada dua. Satu sistolik dan juga satu lagi distolik. Sistolik dan distolik. Pergerakan ini yang kita nak tahunya bila nak test untuk darah tinggi dan sebagainya. Sedangkan benda ni kita kena sentiasa alert lah tentang pergerakan jantung kita ni. Sebab ramai sekarang berlaku cardiac arrest, mati mengejut yang tak tahu tiba-tiba. Dia ni Cik Wan, nadi dengan degupan jantung tu yang benda sama ke? Dia seiring. Sebab maknanya kalau nadi laju, maksudnya degupan jantung ikut laju. Laju. Ya, gitu. Ya. Sebab nadi itu diambil di carotid artery. Artery ni ialah tempat darah keluar daripada jantung. Jantung keluar itu nadi di situ nadi. Okay. Jadi nadi ni kalau kita ambil, kalau kita nak tahu jantung kita kuat atau lemah, ialah nadi lah. Kalau pergerakan nadi kita perlahan, contoh kita ambil nadi masa rehat, dia panggil KNR, kadar nadi rehat kita. Kita ambil, yang pertama kita boleh ambil di bahagian arteri lah, carotid artery. Carotid artery ni berada di leher sebelah kiri. Ambil dengan dua jari. Ataupun di radius artery, itu di setentan dengan ibu jari itu ada satu kata nadi sini. Baik. Contoh kalau kita ambil 1 minit pergerakan nadi kita. Kita bilang bermula dengan kosong dan kita ambil 1 minit. Biasanya orang ambil 30 saat ataupun 10 saat untuk didarabkan dengan supaya keluar 60. Tapi untuk lebih tepat kita ambil 1 minit terus. Ada setengah orang dia nadi rehat dia sampai 90. Ada yang aktif mungkin 70. Yang hypokinetik mungkin 95 sampai 100 kadar nadi rehat dia. So bila kita dapat kadar nadi, sebenarnya kadar nadi yang perlahan itu menunjukkan jantung itu kuat. Dinding ventrikel dia kuat untuk mengepam darah. Contohnya kalau kita terkejut, kita berjalan-jalan terkejut satu tok. Bila kita terkejut, jantung kita berdebar kan. Bila berdebar kita ambil nadi memang cepat. Maknanya jantung sedang mengepam darah dengan cepat. Maknanya kalau kita dalam keadaan rehat, normal untuk kita antara umur 40-50 ni ialah 90 lah. 80 hingga 90. Kalau sampai ke 100 maknanya jantung dia tu lemah. Bukan sakit jantung, bukan lemah jantung, tapi jantung lemah. Ada kaitan tak dengan darah? Bila kata macam contoh tadi, bila terkejut, nadi itu jadi laju sebab jantung kita berdegup laju. Adakah degupan laju tu kerana darah kita naik? Tekanan darah dia jadi naik. Betul. Dia ada kaitan. Nadi dengan darah ada kaitan. Sebab itulah bila kita nak test darah tinggi, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh bergerak. Sebab nadi itu adalah pergerakan darah kita dalam salur. Okey. Okey, jadi kalaulah kita kata apa sebenarnya kita nak balik ke kecergasan tadi tak? Okay. Adakah kecergasan ini dia contohnya katalah kita cergas ni, kita bergerak satu hari 1000 berapa tadi? 10,000 ke? 10,000 langkah.
10,000 10,000 langkah. langkah. Ya. 10,000 langkah kita mampu gerak 10,000 langkah. Ataupun kita boleh kayuh basikal dalam 5 kilometer 5 dalam sehari kilometer. gitu. Nah, Ya, ya. adakah Ya. itu membuktikan bahawa badan kita sehat? Dia jadi bukti ke? Ataupun Dia bukan membuktikan badan kita sehat. Bila Ha. kita boleh buat, maknanya kita sudah cergas. Okey, Ha. komponen dia bukan hanya itu, banyak lagi. Dia ada kaitan dengan pemakanan. Ini kita nak sentuh kepada kesihatan fizikal kita. Pasal nak fizikal. Ya, bila kita boleh melakukan aktiviti macam ni, menandakan dia punya simptom kita sehat dan kita cergas. Kita boleh buat aktiviti. Kita boleh aktiviti. Ada orang yang kerja manis boleh berjalan 10,000 langkah boleh. Tapi dia mungkin sakit dari segi lain. Ini kita nak balik kepada kecergasan kesihatan jantung. Kita nak fokuskan kepada jantung. Sebab jantung cergas, kalau jantung sehat, maka dia boleh kontrol yang lain lah. Kalau macam penyakit kecil manis itu melibatkan gula dalam darah dan sebagainya. So itu mungkin ada kaitan, kena tanya pakar lah kan. Iyalah. Kita bahagian pendidikan kesihatan ni, kita more kepada kesihatan jantung dan juga kesihatan otot. Bagaimana nak melatih kekuatan otot, daya tahan otot, otot jantung, kelenturan, impangan, emosi, psikologi. Sebab dia boleh mempengaruhi kesihatan kita. Okey, tadi kata ada dua kecergasan ni dua komponen tadi kau. Ya. Dua. Gapo tadi tak ingat dah. Tak ada tanda ni. Dia kecergasan berasaskan kesihatan. Dan berasaskan fizikal lah. Jadi kalau kita nak jaga, kita kata untuk fizikal lah, kita nak jaga kesihatan fizikal, kecergasan fizikal ni bila umur kita dah meningkat, katalah. Dia mari sakit sendi, dia mari sakit orat lah. Sakit orat sendi. Adakah tu faktor sebenarnya kalau aktif macam mana pun, ada orang kata mu aktif macam mana pun bila sampai ke satu tahap usia kamu sekian-sekian memang tak boleh lari dah, kamu akan jumpa dengan sakit orat, kamu akan jumpa dengan sakit sendi, nak sujud semaya tak boleh, nak duduk pun duduk antara dua sujud pun tak betul dah. Bukan bermaksud dia kata tidak ada kaitan pun dengan mu aktif sebelum ni. Betul kau gitu? Dia mengikut kajian yang dijalankan. Dia bila kita masuk umur 40, kita masuk umur 40 ni, maka kita adalah dinasihatkan untuk tidak melakukan aktiviti-aktiviti lasak ya, yang berbentuk vibration lah. Contohnya kalau kita berjogging, kita melompat, tidak digalakkan bagi umur 40 dekat atas. Dan senaman yang paling baik untuk warga umur 40 dekat atas ialah satu berbasikal dan kedua berenang lah dengan air. So inilah dua senaman yang digalakkan untuk warga yang umur 40 ke atas. Kecuali kita ni dulu atlet negara. Kita dah diasuh, dididik, dirutinkan dengan pergerakan-pergerakan, so mungkin boleh diteruskan. Tapi bagi kita yang amatur ni, rasanya umur 35 kita dah berhenti dah bermain. So umur 40 badminton ke apa semua tu badminton boleh berhentilah. Boleh bermain tapi dengan intensiti yang rendah lah. Maknanya tak payahlah kita nak masuk kejohanan, nak masuk pertandingan. Main untuk santai, untuk riadah tak apa. Sebab ini melibatkan komponen-komponen dalam tubuh kita sebenarnya. Vibration ni berlaku kepada kita contoh bila kita berlari, berlaku vibration. Satu lagi saya tengok menjadi kegilaan di pasar raya yang menjual alat yang berbentuk vibration. Jurujual mungkin menyebut benda terbaik sebab nak melaku untuk melariskan jualan. Tapi dari segi kesihatan dia sudah tidak sesuai. Untuk umur 40 dekat atas dan juga untuk umur 12 ke bawah untuk kanak-kanak. Yang bentuk gegaran-gegaran itu. Vibration. So kalau boleh elakkan lah. Dan yang bolehnya kalau boleh kita berjalan lah. Berjalan pagi. Sebab tu berjalan tu dia sarankan 10,000. Jadi kita ni sebenarnya masyarakat Melayu lah ataupun masyarakat Malaysia ni
sangat kurang pendidikan yang macam gini. Ya. Rasanya patut perlu, kalau saya duk cadangkanlah macam di kuliah-kuliah maghrib di masjid tau. Patut Ya. panggil membincangkan tajuk-tajuk gini. Ini kita duk bincang tajuk apa, kita bincang tajuk suruh beribadat dengan sempurnanya, suruh apa semua, tapi kalau badan tak sihat, dah macam mana Iya. nak boleh qiyamul lail, Macam yang nak boleh boleh tak boleh. semaya tarawih. Ha. Nak Jadi bangun pagi ke apa tak? ya, jadi dia sangat berkait rapat dengan kesihatan. Maknanya Berkait rapat. dia musing lah. Kita kata macam contoh pergerakan dalam solat boleh memberikan kesihatan. Betul tak? Ya. Ya Boleh betul. memberi, ada terapinya lah, terapi kepada Ada kesihatan. terapi. Tetapi Ya. nak boleh gerak ke dalam solat, nak boleh buat gerak solat tu perlu kepada yang satu ni, ilmu Fizikal. kesihatan ni, Ilmu fizikal ni. kesihatannya. Fizikal. Ya. Aceh terang sikit, ulas sikit di antara lebih kurang gitu. Okey. Maksudnya Okey, contoh tak, bila kita sembahyang lah, kita solat tak. Bila kita solat, kita rokok tak. Rokok ini adalah berlaku dipanggil flexibility dalam fisiologi kita. Kita melakukan flexibility. Kelenturan berlaku. Tak, kelenturan berlaku. Bila berlaku kelenturan, dia berlaku otot kita berlaku regangan dan juga pengecutan otot. So inilah di luar daripada solat, kita boleh buat senaman regangan, kita boleh buat senaman-senaman yang berbentuk yang menyebabkan regangan otot kita. Sebab bila kita rokok atau kita sujud, pergerakan tubuh kita itu melibatkan kepada kelenturan dan kelembutan. Kenapa lutut tak boleh nak bengkok umur 60, sakit lutut. Sakit lutut itu kita kena tengok faktor dia kenapa. Adakah kerana otot dia tegang ataupun dia punya, orang kampung panggil urat saraf dia lah, saraf. Urat sipu. Urat sipu. Urat sipu. Urat sipu adalah kelenturan dan flexibility yang berada. So, senaman-senaman ringkas yang kita buat di luar waktu solat mungkin boleh membantu kita untuk solat. Jadi rugilah kalau kita sembahyang tak boleh nak sujud. Tak. Ya, betul, Sebab sujud itu ialah muka kita menghadap ke bawah, paling rapat muka kita. Jadi rugilah kalau orang solat tak boleh nak sujud. Saya tanya, kenapa tak sujud pakcik? Tak bolehlah, sakit belakang. Sakit lutut sikit belakang. Sakit lutut, tak boleh nak tunduk. Sebab ini yang melibatkan otot-otot. Mungkin berlaku strain, mungkin berlaku sprain pada otot, atau berlaku keregangan tu. Dia panggil keregangan otot tu tidak mencapai tahap. Maknanya so kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang ringan lah petang. Contohnya saya pernah buat tahun 2002. Saya buat satu, bukan kajian lah, cuma satu permainan dengan jemaah-jemaah masjid di Tanjung Malim lah. Selepas solat subuh kita bincang dengan Pak Imam, minta Pak Imam, saya nak ambil 20 minit lepas sembahyang, kita nak buat senaman. Untuk ahli warga tua lah. Mula-mula malu, tapi lama-lama rasa seronok bila kita buat aktiviti. Kita ambil 10 minit lepas sembahyang subuh apa, selesai apa, keluar ke ruangan masjid, kita buat regangan untuk warga tua. Lama-lama dia seronok lah. Dia kata, bagus lah rasa dengan badan. So benda ni yang kita kena terapkan kepada orang tua-tua kita. Sebab kurang hypokinetik lah, kurang bergerak. Sebab ada di masjid-masjid sekarang ni, ada di Kelantan ni pun ada ruang untuk beriadah, dia kata dia buat ruang untuk main pingpong, untuk main itu tak. Rasanya macam dah bagus, tapi perlu kepada pendidikan dulu rasanya sebelum kita lepas ahli jemaah tu pergi main. Ada yang dia nak tarik orang-orang muda, dia buat kok takraw di tepi masjid lah. Tapi rasanya kalau dia hanya sekadar buat hak tu, dia tidak mencapai rasanya dah. Kalau tidak ada guide, kena ada guide. Ya, guide. Maknanya ilmu kesihatan ni. Ilmu kesihatan ni
jadi orang kita menganggap bahawa ilmu kesihatan ni bukan sebahagian daripada agama, dia kata. Bukan sebagai Ilmu, agama, betul. ilmu agama ni dia kata ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tu. Ya. Jadi sebenarnya untuk aplikasikan tauhid, fiqh, apa semua ni perlu kepada kesihatan. Kesihatan yang baik. Ada pepatah Arab kata kan al-jismus salim, al-aqlus salim fil jismis salim. Ada pepatah Arab lah sehingga ada orang menganggap bahawa tu hadis nah. Sebab dia memang tepat lah. Al-aqlus salim maksudnya akal minda yang cergas, yang cergas lah. Fil jismis salim berada pada fizikal yang sehat. Bagus. Jadi sedangkan ilmu pendidikan ni kita tidak dedahkan kepada masyarakat umum lah. Jadi kita nak sarankan lepas ni dah. Saya nak panggil sahabat-sahabat kita yang tahu dalam bidang ilmu pendidikan kesihatan ni, nak suruh pergi buat kuliah maghrib ataupun kuliah kita buat gitu dulu. Peringkat pertama ni teori dululah. Sebab macam ada dah di Malaysia ni macam kalau di Penang. Di Penang ada dah kuliah maghrib yang disampaikan oleh doktor, pemakanan yang baik, pemakanan yang betul, diet yang betul. Ada dah cerita di ni, tapi kalau di tempat kita ni macam di Kelantan ni rasa tak ada ruang untuk doktor. Tak ada ruang. Nak pergi bagi kuliah maghrib tu tak ada ruang. Sial dia. Yang naiknya setiap kali naiknya ustaz. Jadi kalau kita macam kami nak cerita pasal kesihatan, kami tak reti. Jantung kadang-kadang cari tak jumpa. Tukar kanan kiri. Tukar. Jadi benda ni perlu sangat didedahkanlah kepada masyarakat awam. Jadi kalaulah pakat sehat belaka, maknanya tak timbul lah kita tengok, kita akan nampak lah di masjid tu ada kerusi-kerusi orang duduk solat. Dia rasa macam mana tu dari segi kalau kesihatan lah nampak kata makin ramai orang bersolat dengan kerusi ni. Bagaimana agak? Saya nampak yang bersolat dengan kerusi dia sudah selesa sebenarnya. Dia sudah rasa selesa duduk atas kerusi. Dia ambil jalan mudah. Dia tak nak sebab saya nampak bila dia berjalan di luar, dia boleh berjalan. Dia berjalan boleh ada. Tapi bila sembahyang dia cari kerusi, maka dia rasa selesa. Mungkin dia tak faham konsep kecergasan untuk diri dia. Sebab bukan makna cergas nak kena berlari. Cergas bukan hanya kena berlari, kena panjat pokok, bukan macam tu. Cergas adalah untuk kesihatan fizikal. Dan dia ada kaitan dengan psikologi sebenarnya. Sebab emosi ini, dia ada kaitan dengan psikologi. So kadang-kadang orang tua ni kadang-kadang kerana psikologi lah dia emosi dia berubah. Kita tidak memberi penekanan sangatlah kepada psikologi untuk kecergasan sebenarnya. Tidak ada khusus untuk orang dewasa lah orang tua. Jadi iyalah maknanya kita lari maknanya kefahaman kita terhadap kesihatan ni terlalu sikit lah rasanya. Terlalu sikit. Kita lebih orang kita ni lebih kadang-kadang sebab tu ada orang kita dia sayang duit untuk nak belanja untuk kesihatan. Betul tak? Dia sayang duit dia sebab dia tidak faham. Lepas tu dia rasa macam membazir lah, berhabis duit untuk kesihatan. Macam anak-anak nak minta untuk alat-alat sukan ke apa semua contohnya lah kan. Anak-anak kita nak beli basikal, nak beli raket badminton. Kita pergi beli kedai RM2 je kan anak kita. Jadi rasa macam saya sangat sebab kita tak faham kot. Tak gitu. Jadi minda ni perlu diubah. Betul lah orang-orang Jepun, mana orang-orang Jepun, Korea yang mereka dah jauh meninggalkan kita tu, salah satunya rasa mereka sangat pentingkan ilmu ni. Kesihatan. Ilmu kesihatan. Saya setuju dengan apa. Ya. Maknanya dia boleh mengubah sikap, cara kita memikir bila kita reti tentang kesihatan diri kita. Macam tadilah dia boleh hantar anak dia ada dalam satu video tu kan. Orang Jepun dia pergi office, dia pergi jabat kerja hari-hari. Kalau dia pergi awal, dia parking jauh. Betul lah macam tadi atas anak sekolah lah. Maka bila tempat parking tu, parking lot tu akan penuh di sebelah jauh dulu. Makin dekat dengan office, maknanya orang mari paling lewat tu dia boleh duduk dekat lah dengan office. Tapi orang memandang bahawa ada satu nilai lah di situ. Maknanya nilai tu dah mau parking dekat.
kita kalau Melayu kita rasa bangga kita dapat parking dekat dengan pejabat. Tapi orang Jepun dia malu. Orang Jepun dia malu. Dia minta maaf hari ni terpaksa parking dekat dengan pintu pagar pejabat. Sebab dia mari lambat. Jadi nilai tu telah nilai tu yang sepatutnya ada pada kita. Tapi oleh kerana salah satu sebabnya tadilah kenapa dia parking jauh, sebab dia nak bergerak. Dia ada masa, sebab orang Jepun ni tak ada masa sangat untuk bergerak, nak bersukan, nak berekreasi. Lalu itulah dia ambil peluang untuk berekreasi dah, daripada kereta pergi ke tapi kita beza pandang itulah jauh lah kita ni daripada maju. Ya, maknanya dari segi kesihatan diri pun kita jauh, orang lain jauh meninggalkan kita. Okey, kita nak balik kepada ni. Adakah puasa ni pula? Puasa ni dia menghalang kecergasan yang kita sebut tadi. Kata puasa kita kena tidur. Sebab ada ustaz kata, ustaz dia duduk highlight ni, tak satu masalah juga ustaz ni. Dia highlightkan tidur orang berpuasa itu juga ibadah. Ibadah. Puasa, dia kira tidur yalah, betul lah. Tidur tu ibadah, tapi macam kefahaman orang lain tu patutnya dia kena hurai lagi lepas tu dah. Jadi adakah kecergasan yang kita cerita tadi tu dia terhalang oleh kerana kita puasa, ataupun kecergasan ini dia membantu, puasa ni boleh membantu kecergasan tu? Lagu mana? Ya, sebenarnya puasa ni boleh membantu kecergasan sebenarnya. Kalau ikut konsep sebenarnya, dia dalam konsep kecergasan ni, dia mesti melakukan aktiviti sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, dan setiap aktiviti itu adalah 20 minit. Jadi kalau kita ambil puasa sebagai alasan untuk tidak bergerak, maka rugilah dengan sistem tubuh kita ini. Rugi. Sebab pada masa puasa inilah semua organ kita berada dalam keadaan normal, terbaik. Puasa. Sebab itulah bila kita nak pergi ke hospital, nak ambil darah, doktor suruh puasa. Kita nak operation, doktor suruh puasa. Sebab puasa ini dia membantu organ kita berada dalam keadaan original. Memulihkan. Dia boleh memulihkan. Darah kita original, oksigen kita original, semua original. Sebab bila kita puasa, jantung kita ni hanya satu saja bergerak sekali. Dia hanya satu kerja. Kerja dia ialah untuk memproses darah, oksigen kepada otot. Tapi kalau kita tak puasa, jantung kita kena bekerja banyak kali. Kena nak proses bagaimana nak buat perkumuhan, bagaimana nak mencerna, banyak kerja jantung. Bila kita puasa, jantung kita tak banyak kerja. Dia hanya untuk proses darah, supply oksigen ke otot. Itu je. So dia keadaan normal. So kalau kita boleh ambil kesempatan daripada ini, kita boleh melakukan aktiviti ringan lah, aktiviti ringan. Sebab jantung sangat memerlukan kepada oksigen. Jantung sangat memerlukan oksigen. Kalau oksigen tak sampai ke otak dalam masa 3 saat, dia boleh berkesan damage pada otak kita, bagi otak kita. So mungkin dalam bulan puasa ini kita boleh melakukan aktiviti ringan. Contohnya kita boleh berjalan, kita boleh pagi-pagi dengan kebun, ringkas. Jadi tidak ada alasan untuk kita puasa kena tidur, tak payah buat kerja. Sebab jantung memerlukan pergerakan. Dan otot kita dalam bulan puasa ini dia tak banyak proses. So nak keluarkan asid pun dia kurang sebab dia hanya relax dan hanya menerima oksigen. Otot kita menerima oksigen setiap saat, menerima oksigen daripada jantung. So pergerakan mungkin boleh. Sebab kalau dari sudut sukan, kalau kita tidak melakukan aktiviti lebih daripada 3 hari, kecergasan fizikal dia back to zero. Dia balik kosong. Dia turun kosong tu. Dia turun balik kosong. Istilah sukan lah. Tapi dari segi kita ni dia masih cergas. Tapi dari segi performa ni back to zero. 3 hari. 4 hari. Tak boleh lebih daripada 3 hari. Maknanya kalau 3 hari okey lagi. Masuk hari keempat dia dah balik asal. Dia nombor jantung maknanya otot dia berkeadaan asal, flexibility dia asal. So dia kena balik buat latihan lain.
Tapi ada orang kata jaga sangat kesihatan. Dia kata ramai orang sekarang ni yang terlalu jaga kesihatan. Hak tu mati dulu dia kata. Betul ke gitu? Dia gini. Ha. Ha. Sebenarnya kita silap konsep. Kita Ha. makan tu silapnya. Hmm. Dia menyebabkan penyakit lah makan malam. Sebab Hmm. makan ni dia kena 4 jam. 4 jam baru berlaku penghadaman. Ya. Sebab itulah cantiknya bulan puasa ni kita makan pukul 7. Kita makan pukul 7, 8, 9, 10. Sebelah kita tidur lepas tarawih. Hari biasa kita makan pukul 10 malam. Ya. Pukul 11 kita tidur. Benda tak sempat nak hadam, kita dah tidur. Kalau kita makan pukul 10 malam, kita seharusnya tidur pukul 2. 10, 11, 12, sebab 4 jam. Dia 4 jam berlaku proses. Baru kita boleh tidur dengan makan. Mana selepas makan paling-paling pun 4 jam. 4 jam. Ya. So ini pemakanan sebenarnya menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit dalaman. Kita lepas isyak bawa anak pergi makan burger, makan KFC dah. Ya. Pukul 9 bawa anak pergi makan KFC. On the way balik pukul 10 anak tidur dah. Dalam kereta tidur kenyang. Tidur dengan kenyang lah. Ya. Itu cantiknya Islam. Makan sebelum pukul 6. Apa ni sarapan pagi sebelum subuh. Sebelum subuh, ya. Itu maknanya jauh lebih baik rasanya sarapan pagi sebelum subuh dengan sarapan selepas subuh. Betul tak? Dia selepas subuh tu dia tak panggil sarapan dah. Dia panggil makan pagi. Dia makan makan pagi. Ya. Dia sarapan pagi antara pukul 6 hingga pukul 7. 5 hingga pukul 7 sarapan pagi. Cuba kita pergi hotel. Tak, hotel-hotel 5 bintang. Sarapan pagi dia sebelum pukul 7. Betul. Pukul 9 dia dah makan pagi. Yang kita kata pukul 9, pukul 10 tu kita kata kudak, betul? Ya, itu makan pagi. Kudapan. Itu makan pagi. Itu yang makan pagi. Tapi itu kalau breakfast benar-benarnya sebelum pukul 7. Sebelum pukul 7. Maknanya betul lah yang kita duk buat hari-hari ni, iaitu kita bersahur tu dah. Tapi sayang kita hanya mengamalkannya hanya pada bulan puasa saja. Bulan puasa. Lepas ni bulan-bulan lain kita balik asar. Ya, balik asar. Tabiat buruk kita lah. Jadi sangat-sangat tak betul lah ni. Jadi ini sebenarnya bukan kata kerana kita nak gitu, tapi kerana pendidikan tidak tak sampai kepada pendidikan itu tak sampai kepada masyarakat, kepada kita. Jadi kita pun kalaulah kita kata kita hanya duk fikir jaga jangan makan go tu, jangan makan go ni, pantang benda-benda yang tu saja. Tapi waktu makan tu kita tak jaga. Bermakna untuk nak jaga kesihatan, diet lah yang betul. Di antaranya ialah jadual makan tu teratur. Betul tak? Jadual makan yang teratur. Maka puasa ni memang mengajar kita supaya mengatur jadual makan kita. Jadual makan sahurnya masa mana, lewat seminit pun batal puasa. Betul tak? Kalau nak buka awal seminit pun tak boleh, batal puasa kita. Mana begitu nak menjelaskan kepada kita, kamu kalau makan ikut masa. Bukanlah makan ikut rasa nak makan bila. Dia akhirnya kalau kita ikut rasa nak makan bila, nak makan ke apa, menyebabkan badan kita lah yang rosak. Tu dari segi pemakanan lah. Jadi dia contoh lagi. Diet pemakanan yang betul ni, saya tak pakar tapi kita belajar lah. Diet makan yang betul ada 2. Satu hotel, satu hospital. Waktu diet yang betul ialah waktu hotel. Dia ada 6 meal. Waktu yang betul. Hotel tu betul diet dia. Kandungan konten dia ialah hospital. Ni kita hotel. Sifir dia. Diet, masa diet yang betul ialah waktu hotel. Dan konten kandungan makanan kita ialah hospital. Bila masuk ward. Suku-suku separuh tu. Jadi makan dia kena 6 kali. Tapi konten dia ialah hospital. Sukatan makanan dia tu hospital. Itu sebenarnya. Tapi yang kita ada sebab tu hospital konten dia makan dia
kalau makan hotel dia ada sarapan pagi. Hmm. Dia makan pagi, makan tengah hari, minum Ya. petang, makan malam, minum malam. 6. Tak. Ya. Tapi konten dia, kandungan dia, kita kena ikut hospital. Sebab Dengan tawar dia, dengan masik dia, dengan apa sayur dia, dengan santan dia, tu dia. Konsep dia di situlah. Ya, satu ilmu yang baik. Bermakna benda ni kita boleh praktis di rumah sebenarnya. Boleh. Di rumah kita bila kita ajar keluarga kita sebelum nak pergi masjid makan malam dulu. Makan malam tu sebelum maghrib lah kalau tidak puasa. Sebelum maghrib. Ya. Sebelum maghrib. Maknanya tidak puasa pun sebelum maghrib juga. Sebelum maghrib. Ya. Kalau puasa kena selepas maghrib. Puasa selepas maghrib. Kita makan sebelum maghrib kan. Jadi sebelum maghrib maknanya kalau maghrib kata pukul 7.30 lah ni ya, 7.20. Maknanya dalam pukul 6.50, 6.30 tu kita boleh start. Makan. Macam di hotel lah. Hotel kita start makan malam pukul 6. Pukul 6 petang. Jadi memang betul-betul lah. Maknanya waktu hotel, kandungan makan hospital. Itu hospital. Diet yang sempurna lah kita kata. Diet yang sempurna yang betul. Jadi kalau di rumah kita boleh buat gitu, maknanya anak-beranak kita sihat laka lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Di samping dengan kita terapi pula dengan solatnya, kita terapi dengan ayat-ayat Qurannya. Ayat Quran pun boleh menyihatkan badan kita menyihatkan juga. Badan, ya. Tapi tidaklah kalau kita harap nak baca Quran saja, lepas tu macam tadi kurang bergerak. Ya, kurang bergerak tak boleh juga. Tak lagi juga dah. Tak ada. Jadi kena dua-dua tu seiring lah. Orang kata macam tadi Cik Bai kata tadi, sihat ni kan, cergas ni kan ada dua. Satu cergas fizikal dan satu cergas mental. Kesihatan. Cergas mental ke kesihatan tadi? Mental. Kesihatan. Kesihatan tu mental lah. Mental. Jadi maknanya kalau untuk macam terapi Al-Quran ke apa semua ni yang kita duk puasa ni kita buat dua-dua sekali ya. Maknanya puasa ni ialah satu terapi kecergasan dua-dua sekali. Kecergasan fizikal dan kecergasan kesihatan tu. Kesihatan. Cuma sayang bagi kita hanya menganggap kita hanya orang-orang kita ni tadilah maknanya tidak ada ilmu ni, tidak ada kesedaran ini. Jadi kena buat sesuatu lah. Okey. Ada lagi? Tak ada lah, saya rasa itu sajalah. Jadi sebagai pengakhiran lah daripada saya, kita harap semoga sebab kesihatan dia ada juga berkaitan dengan baka lah. Keturunan. Keturunan. Faktor-faktor dia baka, keturunan. Alam sekitar, environment kita pun terlibat juga, persekitaran kita dan tingkah laku lah. So kita harap selepas daripada ni adalah kesedaran di antara kita supaya mengambil berat tentang kesihatan dan elakkan daripada kita dihinggapi oleh penyakit hypokinetik. Itu je. Hypokinetik. Maksudnya yang sedang mengancam kita ni ialah hypokinetik. Hypokinetik kerana adanya benda-benda seperti ini. Ya. Gadget. Iyalah gadget ni dia bermanfaat, sangat bermanfaat pada kita. Tetapi kalau salah guna, dia akan merosakkan kita. Jadi kena imbang-imbang lah bila kita sedar tentang kesihatan ni, hypokinetik, walaupun ianya dia makan masa lama untuk dapat ni. Dia tak macam COVID lah. COVID kita takut juga. Tapi di kawasan saya ni zon merah lah ni. Paling tinggi di Kelantan ni ialah di kawasan ni. Jadi takut sebenarnya nak keluar rumah pun takut. Cuma satu lagi lah, di bulan puasa ni untuk mengelakkan daripada berlakunya dehidrasi, lebihkan minum air kosong lah, banyakkan air kosong, terutama kepada warga-warga yang berumur 40 dan ke atas lah, supaya cukup air dalam tubuh, sebab tubuh kita ni memerlukan air yang banyak lah. Jadi tanda-tanda orang yang dehidrasi lah, senang je kalau kita tengok kulit kita kelaring tu, dehidrasi lah kita. Bila kita crack tu maknanya kita kelaring ya, maknanya kita kurang air. So kita kena banyakkan air lah. Ada cara ke? Ada jadual dia kan macam minum air kata
pagi macam ni kan kita hanya ada waktu malam saja untuk minum. Iya. Dia keluar satu etika, saya tak ingat minggu lepas. Sahur minum 2 gelas, sahur 1 gelas, sebelum tarawih 1 gelas, lepas tarawih 1 gelas, buka puasa 1 gelas. Dia cukup 8 gelas. 8 Jadi susunlah dalam masa berbuka hingga ke sahur 8 gelas. Jadi start buka puasa segelas, lepas makan segelas, nak pergi tarawih segelas, balik segelas, sebelum sahur segelas, lepas sahur segelas. Saya tak ingat. Tapi ada kajian, ada keluar benda tu untuk cukupkan 8 gelas. Air kosong. Air kosong, tak masuk air kosong. Lah. Ya. Tak masuk Air tu lain. Dia air kosong. Maknanya air kosong. Air kosong ke tak kira. Tak habis tak sih. Mana boleh minum tapi tak boleh minum tapi tak kira. Boleh minum. Tak kira. Cuma tak kira. Dia nak air kosong. Yang dikira air kosong. 8 gelas air kosong. 8 gelas. Maknanya kalau bulan puasa ni air kosong segelas, waktu berbuka air kosong segelas, air tuak 2 gelas. 3. 3. Kita gitu air kosong ni kita tak minum sangat. Macam mana kena ubah cara berbuka kita minum kena kurma 2 biji 3 biji. 3 biji air kosong 3 biji air kosong so. Itu basic untuk berbuka. Lepas tu kita makan baru minum air manis kita. Okey, cantik. Jadi kalau sahabat-sahabat kita yang dengar, yang duduk bersama dengan kita ini, patut sangatlah kita sebar-sebarkan program ni, ni slot untuk hari ni, sebab pendidikan kesihatan ni sangat tidak disebarkan. Sebab orang duk merasa tadilah apa kaitannya kan, tak kena kuliah maghrib cerita panggil doktor lah, doktor di klinik lah. Jadi kita dah bagi-bagi macam tu, menyebabkan sedangkan kita ni dalam masa nak hidup untuk nak beribadat, sempurnakan ibadat kita ni perlu kepada kekuatan fizikal, kekuatan kesihatan ni. Jadi itulah maknanya patut ada kesedaran ini. Dan kita bawa-bawa lah ni Cik Wan Azmanan kena mari di masjid saya ni buat kuliah maghrib. Tapi kena makan serubeh. Waktu bembel tu. Takut pula tak? Okey. Jadi kita rasa masa kita pun lebih kurang dah 1 jam kita bersiaran ni. Terima kasih banyak kepada Cik Wan Azmanan, walaupun masa yang singkat saya teringat ke dia. Kita lama tak jumpa sebenarnya Cik Wei. Lama tak jumpa, jadi terasa rindu hari tu telefon. 2 malam lepas dah telefon tu pasal lama je tak jumpa Wan Azmanan ni. Jadi bila jumpa tu, bila teringat kata ada ruang kosong untuk kita berkongsi, dan perkongsian ni sangat-sangat comel, sangat cantik dan memberi manfaat kepada kita semua deh. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kalau ada masa ruang lagi, kita nak jemput sekali lagi ya. InsyaAllah. 2 minggu lagi kita jemput sekali lagi. Cerita banyak lagi sebab bab lain ini. Banyak sangat lagi yang boleh kita kongsikan. Okey, jadi kita setakat itulah untuk pagi ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua, dan saya pun nak berhenti setakat tu. Kita nak hadiah selagulah kepada Cik Wan Azmanan. Dan lagu ni sepatutnya petai kari kita siarkan. Tapi tak apalah, kita siarlah ni lalu deh. Dan kita berhenti setakat tu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa dah tiba, tak buka puasa, hari pakali ke meja air liu belanja. Jangan tengok saja maninya wong jauh. Masa dah tiba, tak buka puasa, hari pakali ke meja air liu belanja. Jangan tengok saja maninya wong jauh. One channel lepas dikateri mandi juga segi muka tai itik putih nak kode juga
sanggup masuk ke tiba tak buka puasa pagi pakali ke meja air dia belanja jangan tengok saja mari nyawa demo pagi pakali ke meja air dia belanja jangan tengok saja mani nyawa demo lepas tiket terima ni juga segi muka kai itik putih nako dan juga sandupa tok bila do bangun bunga nak gifte budak-budak pakaku habis dolas pinggir jendos makuk di cinglem nogo-mogo tu imen nebang aku one-one channel lepas tiket terima ni juga segi muka kai itik putih nak dan juga sanggupa tok bila do bangun bunga nak gifte budak-budak pakaku habis dolas pinggir jendos makuk li cinglem nogo-mogo tu